Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur harian kita insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 593 insya-Allah, 593. Dan hari ini kita masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Fajr. Moga-moga tidak semua Al-Fajr, tapi daripada ayat 1 sehingga ayat 23 insya-Allah. Hari ini 2 Syaban tahun 1442 Hijriyah, bersamaan dengan 16 hari bulan Mac tahun 2021. Masjid di belakang saya pada hari ini adalah Jami' Asri namanya. Jami' Asri iaitu salah satu daripada masjid yang terbesar di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam insya-Allah. Jadi hari ini kita akan tengok surah Al-Fajr, apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Fajr, di dalam surah Al-Fajr ini, dan kita akan tengok juga pengajaran-pengajaran dan juga tadabbur yang mampu kita lihat insya-Allah daripada surah ini. Surah ini secara keseluruhannya adalah merupakan, yang pertamanya Allah Taala mulakan dengan sumpah, iaitu ada 5 sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Yang pertama ni, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada apa yang Allah Taala telah lakukan kepada 3 kaum yang disebut di sini, 3 bangsa yang terdahulu, iaitu yang sebelum daripada kaum Quraisy, kaum Arab Quraisy, yang mana Allah Subhanahu taala sebutkan ketiga-tiga kaum ini kerana ketiga-tiga kaum ini adalah merupakan satu kaum yang masyhur bagi orang Arab Quraisy, adalah satu kaum yang masyhur, iaitu kaum Ad, kaum Samud dan juga Firaun. Jadi ketiga-tiga mereka ini adalah merupakan orang-orang yang telah mendustai Allah Subhanahu wa taala, kelompok manusia yang mendustai Allah Subhanahu wa taala, yang menolak Islam, dan kemudian mereka ni kemudiannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menyebutkan ketiga-tiga ini, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk buat apa saja sebenarnya, even untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang besar, yang lebih besar lagi daripada orang-orang Quraisy ni. Jadi oleh kerana itu, wahai Muhammad, ayat ini adalah diturunkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak beritahunya secara tidak langsung, orang-orang Quraisy ni yang berada di hadapan kamu wahai Muhammad, walaupun mereka ni kelihatan besar, kelihatan gagah, kelihatan power, kelihatan ada kuasa dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan ketiga-tiga bangsa yang dahulu daripada ni, iaitu kaum Ad, kaum Samud dan juga Firaun, yang mana ketiga-tiga ni dalam ayat ni, dalam surah Al-Fajr ni, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka ni mempunyai kekuasaan yang hebat, mempunyai tiang-tiang, mempunyai piramid, mempunyai kekuatan untuk menebuk bukit-bukit di padang-padang pasir. Jadi walaupun kekuatan mereka itu hebat, tapi kesemua mereka itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah, dengan sangat mudah, dengan hanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin, kadang-kadang mengirimkan suara yang kuat, dan kadang-kadang menggunakan air. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini semua nak ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semualah pada hari ini, untuk kita sebarkan, untuk kita maklumkan, untuk kita declarekan kepada seluruh manusia pada hari ini, memberi kekuatan kepada orang-orang yang berdakwah, kepada orang-orang yang nak mengajak kepada Islam dan sebagainya, bahawa mereka bersama dengan mereka ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menentang Nabi ni, menentang Islam dan sebagainya, mereka ni walaupun nampak macam kuat, kalau hari ini ada nukliernya, ada tentera bilangan yang sangat ramainya, dengan super powernya, dengan ekonomi yang ganas, hebat, besar, million, multi-billion, trillion dan sebagainya, tapi mereka semua itu sebenarnya adalah lemah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah beberapa gambaran yang insya-Allah Allah Taala ceritakan kepada kita di dalam surah Al-Fajr ini insya-Allah. Jadi jom mari sama-sama insya-Allah kita bersama-sama kita lihat apakah kandungan daripada
surah Al-Fajr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sadaqallahul azim. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa surah ini dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 5 perkara. Yang pertama sekali ialah wal fajri. Wal fajri ini waktu fajar lah. Walaupun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan maksud di sini ialah solat subuh. Ada yang mengatakan maksud wal fajri sini ialah hari raya. Wallahu a'lam bissawab, tetapi ulama-ulama lebih cenderung, majoriti ulama lebih mengatakan bahawa maksud fajar di sini ialah Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar tu sendiri. Jadi kita ni sekarang ni berada pada waktu fajar lah kan. Fajar ni artinya masuk subuh. Jadi kita sekarang ni telah berada waktu fajar dan tak lama lagi lah insya-Allah kita akan naik matahari kan, beberapa minit lagi. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, Allah Ta'ala bersumpah dengan walayalin ashrin. Walayalin ashrin iaitu malam yang 10, iaitu 10 malam lah. Apa maksud 10 malam ini? Pendapat yang kuat di kalangan ulama mengatakan maksud 10 malam ini ialah 10 Zulhijjah, iaitu hari yang ke-10. 1, 2, 3, 4, maknanya 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang yang disebutkan oleh dalam hadis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ila Allah fihinna min hadzal ayyam, min hazihil ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iaitu tidak adalah hari yang mana yang lebih baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan soleh padanya selain daripada malam-malam ini. Jadi ada sahabat bertanya, iaitu walaupun berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walaupun berjihad di jalan Allah, melainkan seorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali membawa apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi yang balik, itu saja yang akan dapat mencapai amalan. Jadi apatah lagi jika sekiranya masya-Allah sahabat-sahabat semua, kalau seorang itu berjuang pula pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Jadi hari 10 Zulhijjah ni sangat-sangat indah, sangat-sangat besar pahalanya. Di samping Ramadan lah yang akan kita hadapi, yang akan kita temui tak lama lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah marilah kita berlomba-lomba. Itu yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walayalin ashrin, kemudian wasyaf'i wal watri, dan genap dan juga ganjil. Syaf'i itu makna ganjil, maknanya genap. Wal watri itu maknanya ganjil. Ada qiraat membaca dengan wal witri, witri. Jadi ada dua lah sini, wal watri dan juga witri. Artinya ialah genap dan juga ganjil. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan genap dan ganjil ini? Jadi setengah ulama kata maksudnya ialah solah, katakan, iaitu sembahyang. Sebab sembahyang ada sembahyang genap, ada sembahyang ganjil, ada 3, ada kemudian ada genap, iaitu ada 4, ada 2 dan sebagainya. Ada ulama lain kata pula, iaitu maksud wasyaf'i wal watri ini iaitu Allah Subhanahu wa taala ada menjadikan angka-angka ni. Jadi yang lebih kuatnya pandangannya ialah sebenarnya wasyaf'i wal watri inilah umum, iaitu angka-angka yang genap dan juga ganjil. Dan kemudian yang ketiga, yang keempat, wal laili idza yasri, dan malam apabila dia telah yasri, iaitu berlalu. Ada pendapat kata yasri di sini wal laili idza yasri itu orang-orang yang berjalan di padang pasir kan. Iaitu wallahu a'lam bissawab. Itu adalah pandangan-pandangan ulama tafsir, tapi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan 5 perkara ni. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu? Allah Taala kata, hal fi zalika qasamul lizihij, bukankah itu semua itu sudah cukup untuk menjadi sumpah kepada orang-orang yang mempunyai hij. Hij itu maknanya akal. Akal iaitu berasal daripada perkataan hajar. Hajar itu maknanya menahan. Menahan ataupun beku, iaitu apabila seseorang itu menggunakan akalnya sehingga dia tidak akan melakukan satu perkara yang tak elok, yang tak patut buat. Jadi akalnya menahan dia daripada melakukan satu benda yang memang tak sepatutnya dia buat. Sebab itulah nama dia adalah hijr.
Jadi maksud sini ialah Allah Ta'ala katakan, dah banyak Allah Ta'ala bersumpah kan. Sepatutnya sumpah-sumpah ini akan menjadi apa kan? Menjadi sepatutnya Allah Ta'ala bersumpah lah kan. Tengok kan, Allah Ta'ala dah bersumpah ni. Tak cukup lagi kalau Allah Ta'ala bersumpah-sumpah ni kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan selepas daripada itu dalam ayat yang ke-6, iaitu apa? Dia kata Allah Ta'ala minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ceritakan kepada orang-orang kafir ni, tengokkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat kepada orang-orang bani-bani yang terdahulu sebagaimana kita sebut tadi. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut alam tara, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, iaitu nak beri semangat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Quraisy tu yang keras tu, yang kuat menentang kamu tu wahai Muhammad, mereka ni nampak sombong sangat kan. Sebenarnya dulu Allah Ta'ala telah buat macam-macam kepada orang yang sombong ni kan. Jagalah orang Quraisy ni kan. Tak lama lagi kalau mereka terus menerus ni berkeadaan macam tu, Allah tak akan biarkan. Jadi kita tengok ayat dia. Allah Ta'ala kata, alam tara, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Tuhan kamu telah buat kepada Ad. Ad ni ialah ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan Ad ni diambil daripada nama datuk nenek kepada kaum Ad tu, iaitu mereka ni bernama Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Itu nama dia kan. Maknanya kita kan ada 5 lah kan, ada 5 keturunan daripada kaum kaum Ad tu sampailah kepada anak Sam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ada 4 orang anak, iaitu nama dia Yafis, nama dia Sam, nama dia Ham dan juga nama Kanaan. Jadi keempat-empat anak dia ni, satu daripada mereka ni iaitu Kanaan telah mati, iaitu yang nak berenang tu, yang nak kata aku nak pergi ni, aku nak pergi ke bukit sanalah. Nabi Nuh kata marilah naik kapal, naik perahu aku ni, marilah beriman. Dia tak nak, dia kata aku nak lari juga, aku tak nak beriman. Dia degil Kanaan ni. Jadi akhirnya dia mati lemas. Kemudian tinggallah bila naik atas kapal tu mendarat, lalu ada 3 lagi anak Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Yafis, Sam dan juga Ham. Jadi ulama-ulama sejarah menyebutkan, ulama sejarah Islam menyebutkan bahawa daripada ketiga inilah lahirnya keturunan manusia pada hari ini. Orang-orang yang ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kurang putih sikit, ada yang berkulit sederhana dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah keturunan daripada ketiga-tiga ni, iaitu daripada Yafis, Sam dan juga Ham. Yang Bani Ad ni, kaum Ad ni yang datang menuju ke sebelah selatan Arab Saudi, iaitu tempat duduk mereka ni dikatakan sekarang ni iaitu di antara negara Oman, negara Yaman dan juga negara Arab Saudi, di tengah-tengah tu. Di sempadan tiga negara tu, di situlah terletaknya tempat tinggal kaum Nabi Ad ni. Jadi kaum Ad ni, kaum Ad ni bukan kaum Nabi Ad, kaum Ad ni nabi mereka ialah Hud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam tara, tidakkah kamu lihat. Jadi orang Arab ni memang tahulah tentang kaum Ad ni, cerita-cerita mereka ni. Allah Ta'ala kata Iram zatil imad. Iram ni pendapat yang kuatnya mengatakan ialah iaitu nama kepada nenek mereka tu. Nama dia Iram bin Sam, anak kepada Sam. Jadi dia ni adalah daripada keturunan Iram, dan kemudian mereka ni zatil imad yang mempunyai tiang-tiang. Dikatakan tiang-tiang tu sangat besar, tiang-tiang yang mereka buat, mereka bina di kampung mereka tu, di negara mereka tu, negara kaum Ad pada masa itu. Sehingga dikatakan tiang itu mencapai 400 hasta tingginya. Dan kemudian mereka ni pula telah diberikan allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kerana kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni, mereka dapat bina perkara-perkara tu, dan dalam setengah riwayat mengatakan mereka ni sangat besar. Badan mereka ni sangat besar. Kalau kita nak kata zaman sekarang apa, gergasi dan sebagainya kan. Jadi mereka membina tiang-tiang yang besar-besar tu, dan kemudian mereka telah dapat mencipta benda-benda yang tak dapat dicipta oleh manusia pada masa tu. Maknanya yang paling hebat lah kalau ikutnya pada masa tu kan. Habis tu kaum Iram. Dalam tempat lain insya-Allah kita akan dapat lihat lagi lah kan. Jadi kalau sahabat-sahabat nak baca tentang kaum Ad ni insya-Allah banyak dalam Quran, berpuluh-puluh Allah Ta'ala ceritakan tentang kaum Ad ni. Dan juga apa yang telah mereka lakukan, apa penyelewengan mereka, takabur mereka, menyebabkan Allah Ta'ala telah menghantar Nabi Hud untuk membawa mereka semula kepada Islam. Sebab mereka dulu Islam kan. Sebab mereka ni adalah keturunan daripada Sam, anak Nabi Nuh alaihi salam.
Jadi selepas daripada tu, bila mereka ni mengingkari Nabi Hud alaihi salam, Allah Taala telah menghancurkan mereka dengan anginnya dan sebagainya sehingga 8 hari, maka mereka pun habis semua kan, mati semua mereka tu kan. Kemudian kita kembali pula, kita pergi pula kepada satu kaum lain yang Allah Taala sebut sini, iaitu kaum Samud. Wa samudallazina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud ni pula hebat dia. Hebat dia apa? Iaitu Samud, Allah Taala kata yang jabu ni qata'u, iaitu yang memotong. Mereka ni pandai potong. Potong apa? Potong as-sakhrah, potong batu. Jadi kaum Samud ini dia berada di satu tempat sekarang ini satu tempat yang bernama Wadi Soleh nama dia kan, ataupun di tempat yang dipanggil sebagai kaum Soleh. InsyaAllah kalau sahabat-sahabat semua tengok dalam Google Map sekarang ni boleh tengok benda ni kan, iaitu satu tempat, dan boleh tengok setengah-setengah tu batu-batu di kawasan tu adalah berwarna merah kan. Tempat kaum Soleh tu, Nabi SAW daripada Madinah dulu ketika menuju ke Syam akan melalui kawasan ni, dan Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, bila lalu kawasan ni hendaklah kamu menangis sebab apa kan? Sebab ini adalah kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat maknanya kan, beginilah nasib kalaulah kita ni mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum kaum Samud ni Allah Taala kata kehebatan dia boleh potong batu-batu tu bilwad. Bilwad tu maksudnya di oasis tu, maknanya di lembah tu. Di lembah tempat mereka tinggal itulah. Kemudian Allah Ta'ala terus sebutkan pula selepas daripada itu, iaitu kaum yang ketiga, wa Fir'aun. Wa Fir'aun dia maknanya Fir'aun nama dia, dan juga tentera-tentera dia lah, dan pengikut-pengikut dia. Jadi Allah Ta'ala kata, dan juga Fir'aun, kamu tak tengok kepada Fir'aun yang zil autad. Autad ni maknanya ialah kalau kita pasang khemah, jadi hujung khemah tu dia ada macam kita letakkan kayu kan untuk ikat khemah tu supaya khemah tu tak bergerak Sejak daripada zaman Nabi dululah sampailah kepada zaman sekarang pun, kalau kita buat khemah, untuk menguatkan khemah tu kita pancangkan kayu ke besi ke tak kira lah kan pada tanah tu, kemudian kita gunakan dia untuk mengikat khemah kita tu supaya tidak bergerak Itu autad Tapi ada pendapat lain lagi mengatakan maksud autad sini apa maksud dia. Kenapa dia kata Firaun ni mempunyai autad? Satu pendapat kata bahawa kerana Firaun ini dia nak seksa orang, dia akan ikat pada tanah, dan jadi dia pancangkan kayu-kayu tu, maknanya ada empat kayu tepi tu, jadi dia ikatkan orang tu pada situ sehingga terlentang atas tanah tu kan, supaya tak boleh bergerak kan. Dia tarik tangan, dia tarik kaki, itu jadi letakkan manusia di situ, itu nama dia autad dia kata. Ada pendapat lagi mengatakan maksud autad di sini ialah piramid itu sendiri. Menurut Syekh Said Tontowi, dia kata Syekh mengatakan bahawa dalam tafsir Al-Wasit, dia kata pendapat yang paling tepatlah bagi dia kata ialah ahram tu, iaitu piramid. Piramid itulah maksud yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana piramid tu seolah macam memancang di bumi macam bukit tu kan, macam autad macam tu. Itu pendapat dia lah, insya-Allah. Jadi apa-apa pun itu adalah merupakan apa-apa yang kita nak pakai, insya-Allah tak ada masalah, kerana semua tu adalah merupakan pandangan para ulama Kita insya-Allah mengikut pendapat ulama. Kemudian wa Fir'aun zil autad, dan Fir'aun yang mempunyai autad, allazina taghaw fil bilad. Semua mereka tu ketiga-tiga tu, sama ada kaum Ad ke, sama ada kaum Samud ke, sama ada kaum Fir'aun ke, mereka semua ni adalah telah taghaw, telah melampaui, tak patut buat benda yang tak patut bukan dosa-dosa kecil, iaitu takabbar, kemudian mengaku Tuhan, kemudian Samud tu tak nak menolak menyembelih kan, engkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Taghaw fil bilad, taghaw melampau dalam negeri masing-masing, di negeri Mesir ke, di negeri kaum Samud ke, di negeri kaum Ad ke. Jadi Allah Taala kata apa? Sebab tu fa aksaru fihal fasad, mereka buat kerosakan banyak. Kerosakan ini, fasad ini tak semestinya kacau orang, kadang-kadang tu tak semestinya buat menzalimi orang, tapi apabila engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila buat dosa, apabila langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya adalah fasad yang paling besar. Dan of course lah, fasad yang paling tinggi sekali ialah apabila manusia itu tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia beriman, dia percaya kepada kuasa-kuasa yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berhala ke tak berhala ke, kuasa manusia ke, Firaun ke dan sebagainya, maka mereka itu adalah telah melakukan fasad, kerosakan. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Wahai Muhammad,
apa yang telah Allah Ta'ala lakukan kepada kaum-kaum itu semua. Kamu tahu. Jadi Allah Ta'ala minta kita cerita juga kan. Dia memberi keyakinan kepada orang yang bawa Islam tu bahawa bersama dengan mereka ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bersama mereka dan Allah Ta'ala boleh menghancurkan siapa saja yang dikehendaki. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tak hancurkan. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak turunkan kebinasaan kepada manusia. Tapi Allah Ta'ala berkuasa. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, tengok kaum ketiga-tiga tu, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Ta'ala telah sabba. Sabba ni asal maknanya ialah mencurahkan ke atas mereka itu alaihim rabbuka, oleh Tuhan kamu wahai Muhammad, sawta azab. Sawta ni asalnya ialah cemeti. Cemeti azab. Jadi kenapa digunakan perkataan cemeti azab? Kata Syekh Tontawi, perkataan ini menggunakan tasbih baligh, dia kata. Dalam bahasa Arabnya ada satu balaghah, iaitu nama dia tasbih. Tasbih ni tasbih baligh, iaitu mengumpamakan azab ni seperti saut. Saut itu cemeti tu. Kenapa? Kerana cemeti ni nombor satunya, kalau orang pukul orang menggunakan cemeti tu, tali tu tali yang daripada kulit yang sangat tu yang bila terkena manusia tu kan, terkena badan orang tu sangat-sangat sakit tu, diumpamakan seperti cemeti. Dia katakan apa? Dari sudut kecepatan dia, cepat dipukul tu, dan kemudian yang kedua berulang-ulang kali, maknanya bukan sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini kan, dikenakan ke atas mereka itu azab yang berkali-kali, yang dahsyat, yang tidak berhenti-henti, yang cepat. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala kata mereka dikenakan azab, dan ingatlah wahai Muhammad Tuhan kamu bil mirsad. Mirsad, al mirsad ni ialah tempat di mana orang sedang memerhatikan orang lain. Kan, tempat duduk, seorang yang duduk, yang tempat dia berada tu, dia memerhatikan orang lain, itu nama dia mirsad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sini kan bahawa dia ni melihat, artinya iaitu memerhatikan, mengetahui dan akan membalas. Janganlah sangka bahawa walaupun Allah Ta'ala macam beri masa kepada Abu Jahalnya, kepada Abu Lahabnya, kepada Abu Al-Walid ibn Al-Mughirahnya, kepada Akhnas bin Syuraik dan sebagainya, orang kafir Quraisy ni yang bermaharajalela di Mekah ni kan, yang mengatakan kamu ni gila, kamu ni tukang sihir, kamu ni macam-macam ni. Mereka semua ni yang buat menyeksa orang Islam, yang menghalang kamu daripada dakwah dan sebagainya ni. Kamu jangan ingat bahawa mereka tu semua kena ingat bahawa Allah Ta'ala sedang memerhati tu. Jadi wahai Muhammad, Allah Ta'ala memerhati, Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala akan balas, cuma masanya belum tiba. Tunggulah. Kerja kamu wahai Muhammad ialah teruskan dakwah, teruskan usaha. Apa yang berlaku, kamu bersama Allah, Allah Ta'ala melihat semua apa yang berlaku. Inna rabbaka labil mirsad fa ammal insan. Kemudian seterusnya kita masuk sekarang ayat yang ke-15. Dalam ayat yang ke-15 ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan salah satu daripada apa yang dijadikan pada manusia, sifat manusia, sunnatullah pada manusia. Manusia ni ada yang kata di sini, ayat yang ke-15 ni, ada pendapat mengatakan ini adalah sifat-sifat manusia secara generalnya. Tapi ada yang katakan bahawa ini adalah sifat-sifat orang kafir, orang yang tidak beriman, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada Allah, tak percaya Allah ni berkuasa, tak percaya Allah ni menentu dan sebagainya kan. Jadi mereka bersifat dengan sifat ni. Kita tengok apakah sifat ni. InsyaAllah mana-mana tafsir pun, mana-mana pandangan ulama itu adalah merupakan, insyaAllah tak menjadi salah. InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala berkata sini, fa'ammal insan, manusia ni iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Allah Ta'ala kata apabila dicuba, iza mabtalahu rabbuhu, bila Allah Ta'ala cuba. Allah Ta'ala sebut perkataan di sini kan, iaitu cuba, uji. Maknanya apabila Allah Ta'ala uji manusia. Jadi semua benda yang berlaku ni adalah ujian untuk manusia kan. Nak uji kita kan, sama ada kita ni kaya ke, sama ada kita ni miskin ke. Allah Ta'ala sebut sini kan, iza mabtalahu rabbu fa akramahu, lalu diberikan macam-macam lah kan, diberikan dilempahkan fa akramahu wa na'amahu, diberi nikmat. Kemudian fayaqulu rabbi akraman, dia pun berkata, wah, dia kata Tuhanku telah beri nikmat kepada aku, Tuhan aku telah muliakan aku. Tengok kan, itu salah satu daripada sifat manusia. Apa yang menjadi ukuran dia? Ukuran dia ialah bila dia dapat nikmat atas dunia, bila dia dapat kekayaan, bila dia dapat
kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berkata, wah, tengok Allah Taala muliakan aku. Maknanya penentu kepada kemuliaan itu ialah apabila diberi kekayaan, apabila diberi kesenangan. Tengok, itu sifat manusia kan. Tapi sebaliknya, kalau wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila Allah Taala uji dia dengan qadara. Qadara ni maksudnya ialah dayyaqa. Allah Taala telah sempitkan harta dia, sempitkan rezeki dia, makna sikitkan harta dia. Dia tak ada banyak harta, dia miskin dan sebagainya, maka dia pun kata apa? Dia kata fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan telah merendahkan aku, Tuhan telah menghinakan aku. Kita tengok kat sini kan, bagaimana kan cara pemikiran manusia yang salah. Allah Ta'ala nak cerita, tu nama dia fikrah yang salah, cara fikir yang salah. Kenapa salah di situ? Kerana dia tak tahu bahawa sebenarnya harta ni dan kesenangan ni hanyalah ujian saja. Dalam apa ni, dalam satu hadis yang lain, dalam satu ayat yang lain, Allah Taala kata, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami cuba kamu dengan apa? Dengan syarri dan khairi. Syarri itu makna kemiskinan, khairi itu makna kesenangan, harta yang banyak, sebagai fitnah, sebagai ujian. Fitnah tu maknanya ujian. Jadi Allah Taala uji kita dengan macam-macam. Dengan kaya pun dia uji, dengan miskin pun dia uji, bukan dengan miskin saja kan. Jadi nak tengok kita ni bersyukur ataupun kita ni bersabar atau tidak kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, itu sifat manusia. Kalla, dia kata, Allah Taala kata kalla. Tak betul tu. Cara fikir macam tu fikir yang salah kan. Mengarut tu. Tu tak betul tu. Kalla. Balla tukrimunal yatim. Allah Taala kata, kamu ni yang salah ni. Kamu yang salah ni. Apa yang salah kamu? Pemikiran tu salah satunya. Kemudian yang kedua seterusnya, kamu ni bila dapat harta, la tukrimunal yatim. Kamu tak memuliakan anak yatim. Allah Taala dah muliakan kamu. Allah Taala dah limpahkan kepada kamu harta dan kesenangan. Tiba-tiba kamu tak limpahkan pula, kamu tak berikan kepada anak yatim. La tukrimunal yatim. Wala, kenapa sebut yatim? Kerana yatim ni ialah kebiasaannya orang-orang yang sangat memerlukan lah. Kalau zaman dahulu lagi, kalau sebut anak yatim ni, artinya ayah tak ada. Sebab ayah lah yang bekerja. Jadi maknanya kalau kita sekarang lah kan, yatim kemungkinan kata mak dia bekerja, mak dia banyak duit kemungkinan. Tapi jadi kita boleh katakan juga ialah semua orang yang bukan hanya yatim, tapi orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang miskin. Jadi Allah Ta'ala kata dia tak memuliakan orang-orang miskin, orang-orang anak yatim ni. Dan kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tengok kan dia sebut, Allah Ta'ala sebutkan. Dahlah dia ni tak memuliakan anak yatim, tak melimpahkan, tak memberikan kepada anak yatim apa-apa. Kemudian dia tidak menggalakkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Dah, maknanya kalau tak menggalakkan tu maknanya dia sendiri pun tak buat lah. Kalau dia sendiri buat, takkanlah dia tak menggalakkan. Tapi kemungkinan juga ada orang dia buat tapi dia tak kata jangan, tak payah. Tak kan, jadi kita kena galakkan. Kemungkinan kita tak buat, tapi kita galakkan orang lain. Tahadduna. Tahaddu ni maknanya hasu, maknanya menggalakkan orang lain untuk buat. Tahassuna. Jadi menggalakkan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Allah Taala kata seterusnya. Kemudian tu apa? Dia makan pula harta tu. Wa ta'kuluna turas. Turas ni harta yang diwarisi daripada orang lain. Maknanya bukan dia cari sendiri. Jadi dia sebut, Allah Taala sebutkan dia makan pula tu. Wa ta'kulu, kamu makan pula at-turas, harta yang kamu dapat daripada ni, aklan lamma. Lamma ni artinya apa? Artinya ialah tak kira dah halal haram. Dia makan tu tanpa kira dah kan. Benda tu halal ke, dia makan semua kan. Lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah Taala sebut lagi sifat dia. Dia suka sangat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dia suka kepada harta. Maknanya dia nak harta tu kan. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW kata kan, laukana, kalau lah ada bagi insan ni, bagi Bani Adam ni kan, wadian min zahabin, dia ada satu wadi, satu lembah emas semua lembah tu. Nescaya la tamanna an yakuna lahu wadiyani. Dia nak kalau boleh dia ada dua lembah emas. Dia nak buat apa kadang-kadang tu kan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, dia nak harta tu untuk dimanfaatkan kerana dapat pahala melalui harta tu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia nak buat apa? Dia nak simpan je kan. Itu jadi nak simpan tu lah. Itu yang dikatakan allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Allah Taala sebut dalam Quran dan ayat yang lain lah, insya-Allah kita tak baca kan. Jadi Allah Taala kata kalla, jangan sekali-sekali jangan buat perangai macam tu jangan macam tu. Iza dukkatil ardu dakkan. Iza dukkatil ardu dakkan.
Allah Ta'ala kata apabila, jaga kan, apabila digoncang, dakar tu maknanya digoncang lalu hancur. Apabila dihancurkan, digoncang bumi ini dengan segoncang-goncangnya sehingga hancur, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan pada ketika itu datanglah apa? Rabbuka situ ulama khalaf kata maksudnya waja'a rabbuka, iaitu datanglah perintah daripada Tuhan kamu. Datanglah perintah dari Tuhan kamu, dan malaikat pun saffan saffa, malaikat pun bersusun-susun, berbaris-baris, apa? Iaitu bersedia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saffan saffa. Sebab orang saf ni, orang berbaris ni, kadet ke, orang nak semayang ke, maknanya dia ready dah nak buat sesuatu. Orang duduk dalam saf tu maknanya dia ready dah nak semayang kan. Itu Allah Taala kata dia ni, malaikat ni, wal malaku, dan malaikat tu saffan saffa, berbaris-baris, waji'a yauma izim bi jahannam, pada hari itu maka dibawalah neraka, ditunjukkan neraka Jahannam, yauma izin yatazakkarul insan wa anna lahu zikra, pada hari itu, pada ketika itu manusia mulalah sedar. Jadi Allah Ta'ala kata anna lahu zikra wa anna lahu zikra, buat apa lagi? Apa guna lagi peringatan? Apa guna lagi baru nak ingat pada hari ini? Tak ada guna dah hari ini. Yang kena ingat ialah semasa kita ni di dunia. Jadi alhamdulillah kita tamat di situ. Marilah kita sama-sama insya-Allah semasa kita berada di dunia ni, kita ingat kepada apa yang akan terjadi kepada kita selepas daripada kita mati insya-Allah. Moga-moga kita bersedia insya-Allah untuk menghadapi semuanya dengan amalan, bukan bersedia dengan hati saja, hati tapi tak buat apa-apa. Insya-Allah dengan amalan, dengan kita sanggup buat apa saja insya-Allah demi untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala suruh kita buat, apa yang Allah Taala larang kita tinggalkan. Tak kiralah walaupun perkara itu dibenci oleh manusia dan sebagainya, ataupun manusia semua tak buat, kita akan buat insya-Allah. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk memberikan link ni kepada semua sahabat-sahabat yang tidak berada bersama kita pada pagi ini. Moga-moga mereka mendapat manfaat daripada apa yang telah kita laksanakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.